Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bunga Tanjung di tengah pekan tiupan bayu mencelah suria. Kalimah nan agung saya mulakan, salam sejahtera menambah ceria. Yang berusaha Tuan Haji Nur Hashim bin Haji Mahad, Pegawai Pendidikan Daerah, Jabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan. Yang berusaha Tuan Muhammad Hafizi bin Abdul Majid, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah, PPD Seberang Perai Selatan. Yang berusaha Tuan Haji Rosli bin Marazi, Pengurusi Prisma Pulau Pinang, Wan Hajah Mariani binti Malik, Pegawai SIP Plus PPD Seberang Perai Selatan, semua pegawai SIP Plus seluruh negeri Pulau Pinang, seluruh AJK kerja Majlis Pelancaran, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati. Marilah kita melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis yang mulia ini untuk majlis pelancaran dalam talian menghasilkan video TS25 sebagai bahan sokongan PGB dan SLT MLT dalam melaksanakan TS25 dan majlis menandatangani LOU antara SIP Plus Negeri Pulau Pinang dengan PPD Seberang Perai Selatan dalam suasana yang ceria, harmoni dan tenang secara dalam talian. Ikan merah dijual di pekan, syukur gembira dapat sebaldi. Cuaca cerah turut mengizinkan, pohonlah doa ke Hazrat Ilahi. Bagi memberkati majlis ini, dijemput Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad Fitri bin Harun, penolong PPD Sektor Pendidikan Islam, PPD Seberang Perai Selatan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina qilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Engkaulah pengurnia kenikmatan dan kesejahteraan. Sesungguhnya kami amat bersyukur dan menghargai kesempurnaan nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami untuk menghadiri majlis pelancaran video TS25 pada saat yang syahdu pada hari yang penuh keberkatan ini, ya Allah. Sesungguhnya kami amat mengharapkan agar objektif yang ingin dicapai dalam majlis ini terkabul hendaknya melalui qudrat dan iradahmu serta kuasa kun fayakunmu, ya Allah. Maka perkenankanlah segala hajat hati kami, ya Allah. Justru iringilah segala tindakan kami dengan kesejahteraan, kedamaian dan keridhaanmu, ya Allah. Allahumma ij'al khaira a'marina awakhiraha wa khaira a'malina khawatimaha waj'al khaira ayyamina yawman al-khaq. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il khada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Ya Allah, Tuhan yang menyatukan hati-hati kami, ya Allah. Kami warga pendidik ingin memohon darimu, ya Allah,
Kurniakanlah kepada kami kesatuan hati, emosi, minda dan tindakan melalui penghayatan visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mengurus dan mengemudi organisasi pendidikan negara kami yang tercinta agar kami mampu memikul tanggungjawab ini dengan cemerlang, ya Allah. Kurniakanlah kami kekuatan kesatuan hati umpama kesatuan hati pemuda Ashabul Kahfi sehingga kami mampu mengharungi susah senang, suka duka pahit manis bersama-sama dalam melaksanakan amanah dan tugas kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami mampu meleburkan segala kepentingan pribadi demi mencapai semangat kekitaan yang tinggi serta demi merealisasikan cita-cita yang murni ini. Jauhilah diri kami daripada sifat sombong, takabur, riak, tinggi diri dan seumpamanya. Kurniakanlah kami kesabaran dan ketabahan seumpama sabarnya Nabi-Nabi ulul azmi yang telah diuji lebih jauh kesukarannya daripada ujian yang kami hadapi ini, ya Allah. Akhirnya janganlah engkau sia-siakan amalan hamba-hambamu yang telah mengorbankan kesenangan jiwa, kelapangan harta dan ruang masa mereka dalam mendokong dan menjayakan hasad murni kami ini, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yasma'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad Fitri bin Harun atas pimpinan bacaan doa tadi. Selamat datang hadirin tuan-tuan dan puan-puan ke majlis pelancaran menghasilkan video TS25 sebagai bahan sokongan PGB dan SLT MLT dalam melaksanakan TS25. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan yang berusaha Tuan Haji Rosli bin Mat Razi, pengurusi Prisma Negeri Pulau Pinang, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan Tuan Haji Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis, rekan saya Tuan Haji Bukhari yang berusaha, Tuan KPD BPD 19 Selatan Tuan Haji Nur Hasim bin Haji Mahad, Barisan Timbalan BPD 19 Selatan Tuan Hafizi Abdul Majid dan Tuan Haji Mat Radhi Abdullah, rakan-rakan SIP Pulau Pinang, rakan SIC, pegawai PPD 19 Selatan serta tuan-tuan dan puan-puan warga maya sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala diberi keizinan untuk kita bertemu pada pagi ini secara maya bagi merealisasikan satu agenda utama dalam PPPM 2025. Tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang kita sedia maklum, TS25 merupakan satu program yang akan dilalui oleh semua sekolah di Malaysia. Oleh itu, kami di pihak SIF partner mengurat langkah selaku rakan elit dalam program TS25 untuk mengumpul bahan-bahan dalam modul TS25. Tuan-tuan dan puan, memandangkan keadaan semasa dengan pandemik COVID-19, sudah tentu terdapat halangan dalam kalangan SI partner maupun SIC dan juga pegawai di PPD bagi melaksanakan bimbingan secara bersemuka. Hasil perbincangan sesama SIP di Pulau Pinang, kami telah mengutarakan satu cadangan, dan dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Hajah Mariani yang telah menggerakkan usaha untuk
mengumpul bahan-bahan TS25 dalam bentuk video. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada pasukan ICT di PPD 19 Selatan, dan tak lupa juga kepada Tuan KPD sendiri yang memberi sokongan dan restu dalam melaksanakan aktiviti menghasilkan video TS25 sebagai bahan sokongan kepada PGB, SLT, MLT dalam melaksanakan TS25. Tuan-tuan dan puan, dalam keadaan sekarang kita tidak mampu bergerak bersendirian. Kami SIP sendiri, walaupun dengan kepakaran dan pengalaman yang ada, perlu berkolaboratif dengan pasukan-pasukan lain, bukan sahaja di JPN dan PPD, malahan dengan pihak PGB di sekolah sendiri. Kita perlu ada kerjasama yang baik bagi menjayakan inisiatif itu program TS25. Dalam penghasilan video TS25 ini nanti, kami mohon kerjasama daripada seluruh warga pendidik di Pulau Pinang untuk bersama kami menjayakan aktiviti ini. Adalah menjadi hasrat kami untuk menghasilkan bahan video daripada kompilasi pengalaman yang bermula dari tahun 2015, iaitu tahun permulaan pelaksanaan TS25. Sudah tentu banyak perkara yang boleh kita kongsi bersama bagi menjayakan lagi hasrat PPPM 2025 yang sekarang ini berada dalam gelombang ketiga, yang mana ia banyak memfokus kepada model pengurusan berasaskan sekolah. Oleh itu adalah menjadi hasrat dan harapan kami dengan adanya video-video ini dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran PGB dalam melaksanakan program TS25 yang akhirnya akan menghasilkan kemejadian murid dan sekolah berkualiti yang menjadi outcome yang diharapkan dalam program PPM 2025. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan KPD atas kesudian menjadi penggerak kepada inisiatif penghasilan bahan video TS25. Terima kasih juga kepada pasukan ICT PPD 19 Selatan yang sanggup menyahut cabaran. Dan tidak lupa kepada rakan-rakan SIP sendiri yang akan menyumbangkan bahan-bahan, terutama sekali tonggak utama kami ini adalah Puan Murani lah. Ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberkati dan merahmati usaha kita ini hingga ke akhir. Semoga ianya berjalan lancar dan jayanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Rosli bin Marazi, Pengerusi Prisma Negeri Pulau Pinang atas ucapan beliau sebentar tadi. Terima dan tahniah kepada Prisma Negeri Pulau Pinang yang mengorak langkah bagi menyediakan taman dan laman ilmu kepada semua warga TS25 kini dan akan datang. Semoga peranan SIC Plus dan SIP Plus bertambah mantap untuk perkongsian kita semua, sama ada secara PKP ataupun nanti secara bersemuka. Menjamu selera di Kuala Kedah laksa beras sedap sekali. Ilmu dicerna dijadikan ibadah, tugas mulia direstu ilahi. Daun semulur di pekan seri, batang dirami rebah ke bumi. Madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Majlis dengan penuh rendah hati mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Nur Hashim bin Haji Mahad, Pegawai Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis pelancaran menghasilkan video TS25 sebagai bahan sokongan PGB dan SLT MLT dalam melaksanakan TS25 anjuran SIP Plus Negeri Pulau Pinang dengan Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan.
Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan PPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam proklamasi kemerdekaan, salam kemerdekaan dan salam Hari Malaysia bagi tahun 2021. Terima kasih Tuan Haji Buhari selaku pengacara majlis kita dalam pertemuan secara atas talian pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat kumpul dalam satu majlis ilmu yang pada saya satu inisiatif yang agak baik untuk kita membantu dalam situasi ketika ini kita berada dalam pandemik COVID-19. Okey, yang saya hormati yang berusaha Encik Muhammad Hafizi bin Abdul Majid, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah di PPD Selatan yang turut hadir bersama. Kemudian yang saya hormati juga saudara dan juga sahabat saya sama pengajian di USM membuat master, Tuan Haji Rosli bin Mak Radhi. Apa khabar Tuan Haji? Sihat nampaknya. Yang juga merupakan SIP Plus di PPD Utara yang juga merangkap pengurusi Prisma Pulau Pinang. Jadi saya pun terbaca-baca ada apa dia Prisma ni macam bunyi macam TV3 Prima tu lah. Ya. Ini ada satu jenama yang baik lah. Jadi saya ucapkan tahniah. Jadi kalau nak ikut Prisma ni ada, tu saya ada catatkan ni, iaitu Perikatan Profesionalisme SIP Plus Malaysia, Cawangan Negeri Pulau Pinang. Jadi ia ni berdaftar lah, puan dah. Jadi seterusnya kepada tahniah pada SIP Plus di Pulau Pinang, kemudian pada Puan Hajah Mariani binti Malik selaku setiausaha yang juga merupakan SIC Plus di Selatan. Jadi kalau begitu juga rakan-rakan lain yang SIC Plus yang kita ada 5 PPD. Buat ketika ni saya lihat ada 8 sinarai, cuma pandai mereka ni dalam tik kita punya Seri Kandi ni, Puan Hajah seorang saja yang perempuan jadi setiausaha. Jadi yang lain tu semuanya lelaki lah. Jadi kita untuk makluman tuan-tuan silih berganti dan sebagainya, dan kita dapati contohnya di utara ada 3, ada agak ramai juga. Kemudian kita lihat di tengah ada 2, kemudian di selatan ada 1, di Telah-Mulut ada 2. Tetapi rakan kita di barat daya, dua-dua telah pembesara, Encik Ismah dan juga Puan Sarimah, tak silap saya, dan tidak ada kekosongan. Ini berlaku juga seperti saya 3 tahun sudah apabila 2 pegawai SIP saya tak ada, hampir 3 ke 4 tahun setelah Encik Fazli bersara atas kesihatan. Jadi itulah kita, tugas kita pertama sekali kesihatan kena jagalah, yang itulah kita harapkan. Jadi apapun begitu juga kepada rakan-rakan SIP Plus yang 8 tadi yang berada di PPD masing-masing. Mungkin yang bersama kita pada pagi ini ialah rakan-rakan SIC Plus yang turut hadir dalam majlis pada pagi ini. Begitu juga pada pengetua dan juga guru-guru besar yang termasuk di dalam sekolah-sekolah pilihan TS 25. Jadi saya nak kongsi dia untuk makluman tuan-tuan dan puan, mungkin tuan-tuan pun telah sedar bahawa sekarang ni kita di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni dalam gelombang yang ketiga. Jadi gelombang ketiga, gelombang yang pertama 3 tahun dia introduksi perkenalan saja, nak exposekan apa dia dalam hala tuju untuk membawa pendidikan kita supaya mencapai pendidikan yang berkualiti. Jadi kita lihat kepada apa hasrat oleh kerajaan terutama melalui KPM. Kita telah melalui gelombang yang pertama tahun 12-13 sehinggalah 2015. Kemudian diikuti gelombang yang kedua 5 tahun 2016 sehinggalah 2020. Dan alhamdulillah sekarang kita telah pun berada pada gelombang yang ketiga tahun yang pertama. Tapi kalau kita lihat sekarang ni dah 2 tahun kita berada dalam pandemik COVID-19, banyak yang kita tak dapat lakukan atas tengkangan dan juga musibah, dan juga yang kita hadapi ni walau macam mana pun kita reda dan kita tabah menghadapi, dan kita ada amanah dan tanggungjawab yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Dalam apa jua kita masih melaksanakan PDPR melalui apa jua lah, secara atas talian ataupun luar talian, offline ataupun
outside lah yang kita hantar modul dan sebagainya. Jadi kemarin saya pun telah buat secara atas talian bersama rakan-rakan di PPD Patani dan juga di Medan secara antarabangsa, rakan kolaborasi jaringan. Mereka juga menghadapi benda yang sama dan semuanya dilaksanakan secara atas talian. Jadi alhamdulillah lah. Dan begitu juga bila saya tanya khabar tentang vaksinasi, guru-guru telah pun hampir 95%. Kalau nak banding dengan kita di sini tuan-tuan, kita alhamdulillah sebab kita punya penjadualan PDPC dan PDR itu adalah seperti mana dalam jadual. Tetapi di Indonesia, Kota Medan yang saya dimaklumkan oleh Dr. Rondes, Puan Hajah Ros Fauziah menyatakan mereka boleh laksanakan PDPDR hanya 2 jam saja sehari. Dan begitu juga pelajar-pelajarnya tidak dapat mengakses, mengikuti PDPDR oleh sebab berbanding dengan dia punya kapasiti, dengan dia punya kependudukan dia, mereka nak banding dengan kita jauh panggang daripada api tuan-tuan dan puan. Sebab mereka ada penduduk 272 juta. Kita baru 33 juta. Kan, dengan ada banyak pulau, Kalimantan, Sumateranya dan Jakarta dan sebagainya, dan pulau-pulauan yang banyak yang mereka fikirkan yang menghadapi masalah. Tapi kita alhamdulillah ada program-program, sepertinya ada bantuan dari segi peranti yang diberi oleh KPM melalui program cerdik. Kemudian kita ada sumbangan daripada NGO, daripada kerajaan negeri, daripada orang sorangan sebagainya kepada mereka-mereka ataupun anak-anak kita yang tidak menghadapi ataupun tidak ada peranti untuk melaksanakan PDR. Jadi alhamdulillah kita nak berbandingkan dengan negara jiran kita di Indonesia dan juga di Thailand. Dan saya nak kongsi juga di sini, ilham daripada transformasi sekolah 25 ni, dia ekoran apabila KPM menyedari kita tidak ada lagi sekolah berprestasi tinggi, tidak ada lagi sekolah kluster. Jadi sekarang ni apabila dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni, dia memberi tahu kita makna kena ada satu yang perlu dilakukan dalam kita punya pendidikan. So ini yang diilhamkan oleh ketika itu yang berusaha, yang berbagi Tan Sri Dr. Muhammad Yusof, pada itu merupakan kita punya KPPM yang telah mensarankan dimasukkan transformasi sekolah. Dia berbeza tuan-tuan, dari segi bahasa sekolah transformasi dengan transformasi sekolah. Transformasi sekolah ni bermakna dia ongoing, bermakna sekolah tu ada, kita nak transformkan sekolah tu dalam apa berbagai fizikal, budaya, idea dan sebagainya, itu kita nak transform tu, sekolah tu ada. Kalau dia sampai satu tahap, transformasi tu sudah capai dia punya kriteria ciri-ciri dia, maka dia akan jadi sekolah transformasi. Itu beza antara transformasi sekolah dengan sekolah transformasi. Macam kita dulu kita kenapa kita kata sekolah kluster, sekolah berprestasi tinggi, kerana sekolah tu telah mencapai dia punya kriteria tahap-tahap yang telah, ataupun orang kata penerapan tu diberi apabila satu sekolah tu telah konsisten mencapai ciri-ciri ia layak menerima pengiktirafan penganugeraan sebagai sekolah berprestasi tinggi, sekolah kluster kecemerlangan. Okey, dia terbalik dengan transformasi ini. Kita tahu sejak dilancarkan pada tahun 2015 sehinggalah sekarang 2021, saya kira dah 7 tahun, tetapi kita ada 6 kohort. Dan keseluruhan Pulau Pinang kita ada 244 daripada hampir 400 sekolah. So it goes dalam 75%, dan kita ada berapa tahun lagi untuk mencapai tahun 2025. Jadi sekarang ni tahun yang pertama, so kita ada lagi 4 tahun untuk menyelesaikan semua sekolah akan berada dalam TS25. Jadi untuk selatan ada 42 daripada 56 buah sekolah. Jadi selatan pun dah tak banyak, tinggal 11 saja. Masuk kohort yang ke-7 ni saya ingat selesai lah semua. Jadi itulah harapan kita. Jadi untuk transformasi sekolah ni tuan-tuan dan puan, kita memerlukan satu proses yang mengambil masa yang banyak kita kena buat. Kalau kita lihat kepada objektifnya, dia nak lihat kepada beberapa entiti yang terlibat untuk menjayakan transformasi sekolah ni. Pertama sekali ialah kepimpinan. Kepimpinan itu ialah yang terdiri pada PGB sekolah yang ada di sekolah. Dia adalah pemimpin utama. Yang kita nak lihat pemimpin utama, lepas tu dia ada hulu balang dia punya penolong kanan dia, ketua bidang dia, ketua panitia dia. Jadi ada PGB, penolong kanan, ketua bidang, ketua panitia, kemudian guru-guru, kemudian kita punya pelanggan tuan-tuan, yang itu anak-anak kita.
Ini ada satu lagi kumpulan. Jadi ada 1, 2, 3. Dan kita ada satu lagi entiti yang di luar yang akan menyokong kepada kita punya pendidikan ini. Dan ia tidak akan berjaya kalau tidak. Ketika ini kalau kita lihat pandemik COVID-19 ini, banyakkan peranan selain daripada kita tidak bersemuka, orang yang banyak memperanani ialah ibu bapa yang ada di rumah. Kita tak boleh pergi bersemuka dan sebagainya. Peranan ibu bapa itulah penting. Yang kita gulungkan mereka tu sebagai PIBG, PIBK, kemudian kita ada alumni, kita ada pelajar-pelajar bekas-bekas pelajar, NGO dan sebagainya. Jadi inilah yang kita minta, contohnya PIBK membantu dalam kita, sebab kita tidak akan berjaya sekiranya tidak ada satu kumpulan, sebab kita ambil kira pelajar-pelajar yang akan bersama kita, andai kata bersemuka hanya ada 6 jam saja tuan-tuan. Lebihan dia lagi ada berapa 18 jam lagi bersama keluarga. Jadi kita perlukan sokongan dan juga bantuan daripada ibu bapa supaya transformasi sekolah ini berjaya. Kita tidak boleh bergerak dalam persen yang begitu terhad, iaitu yang dapat bersemuka dalam lingkungan 6 jam saja sehari. Yang selebihnya kita terpaksa menyerahkan kepada ibu bapa yang ada di rumah supaya dia dapat sambut apa yang dilaksanakan di sekolah. Jadi itulah hasrat dan juga harapan kita supaya kita nak supaya bagaimana dalam pelan pembangunan melalui KPPM ini dia wujudkan mengapa SIC Plus dan juga SIP ini dilantik dan juga diwujudkan kerana dia melihat atas keperluan supaya ada tim ni yang akan membantu, contoh KPM, JPN dan PPD sebab dia ada kepakaran yang tertentu untuk membantu kumpulan-kumpulan yang daripada PGB yang kita kenali sebagai senior leaders team tadi, supaya tim ini tadi akan menggerakkan yang lokalitinya, bos-bos yang PGB ini tadi akan menggerakkan memain peranan kepada kumpulan MLT tadi yang daripada PK, ketua bidang, ketua panitia, supaya pelaksanaannya diturunkan kepada guru-guru untuk PDPR yang berkualiti tadi, dan seterusnya kita akan lihat kepada pelajar. Jadi akhirnya daripada entiti yang kita sebutkan tadi, maka kita akan melihat hasilnya dua saja, daripada apa yang kita lihat kepada kepimpinan yang berkesan daripada PGB, kita nak lihat kualiti guru dalam PDPR, kualiti guru itu sendiri, dan akhirnya kita nak lihat kepada dua, iaitu pelajar akan menjadi kemenjadian pelajar, sekolah yang berkualiti. Inilah hasrat oleh KPM supaya di akhirnya ialah kita nak lihat apabila peranan SIP, SIC ini telah mengupayakan dan memperkasakan kumpulan yang ada di sekolah ni, sama ada daripada PGB, penolong kanan, ketua bidang, ketua panitia, this the team yang akan jadi fokus utama kita. Macam kita lah, apabila seorang saya beranggapan SIC dan SIP ni dia ialah ketua jurulatih. Dia akan ketua jurulatih. Dia akan melantik jurulatih. Yang jurulatih ni akan balik, akan melatih pasukan-pasukan yang di bawah kawalan mereka. Jadi itulah, tetapi kebanyakan apa yang kita lihat sekarang ni, tidak semuanya yang kita latih itu akan memberi impak ataupun memberi kesan ulangan daripada apa yang kita beri. We don't assume semuanya kita berjaya lah. Sebab dalam 100% tu maybe out of 100% tu maybe 75%, 50% pun dah alhamdulillah. Sebab kita berbeza. Ada banyaklah yang melibatkan attitude, sikap, kengkangan, macam-macam yang kita nak hadapi. Dan dalam itu juga kita nak lihat kepada matlamat dalam transformasi sekolah ini ialah berkaitan dengan memantapkan kepimpinan. Jadi kita nak mantapkan. So jangan jemu-jemu lah pengetua besar. Yang pertama kita kena ada belapang dada lah. Kita terima itu sebagai satu positif. Sebab saya lihat apabila kita nak melakukan transformasi ini, dia bukannya boleh tukar dalam sekelip mata. Ia adalah satu program yang mengambil masa dan dia perlu banyak yang akan terlibat dalam proses transformasi. Bila kita lihat definisi transformasi itu sendiri bermakna perubahan ke arah kebaikan ataupun sesuatu yang baru supaya kita tinggalkan norma-norma yang lama. Macam kita sekarang lah, norma-norma kita ni ketika ini kita mengalami dalam kehidupan norma baru. Pergi ke mana pakai mask, kena sanitize, penjarakan sebagai ini norma baru. Jadi transformasi ini juga kita terpaksa buang budaya-budaya semua yang sikap-sikap yang negatif tu, maka kita terpaksa adopt dan adapt
benda yang baru ni sebab kita fikir ketika ini kita ada banyak zaman sekarang ni berkaitan dengan ICT, digitalisasi dan sebagainya yang banyak menuntut supaya kita kena upgrade diri kita sebagai pemimpin yang berkesan. Di samping itu juga pemimpin yang berkesan ini dengan harapan kita supaya dia dapat melahirkan guru-guru yang berkualiti. Kualiti dari segi apa? Dari segi dia punya PDR dia, kualiti dari segi pengajaran dia dan sebagainya. Dan apabila dia dapat melahirkan guru yang berkualiti, maka akhirnya kejadian pelajar ni tuan-tuan, kita jangan kecilkan skop kita kejadian pelajar pada akademik. Kadang-kadang pelajar tu dia berjaya di sekolah, tetapi kadang-kadang ada yang berjaya selepas sekolah. Dan sebagainya. Kadang-kadang dia gagal, lepas tu dia berjaya, lepas tu gagal. Ada, dia punya tahap-tahap. Tetapi apapun, kita minta mereka ni anak-anak didik kita, kita punya klien tadi, iaitu di akhirnya bermakna mereka akan menjadi somebody lah. Jadi kita tak maulah apabila kita jumpa mereka ni tidak menjadi orang lah, tak super orang sangat lah. Jadi itu hasrat kita. Kemudian yang kita lihat kepada komponen tadi berkaitan dengan persekitaran PDPC yang bermakna. Maknanya kita fokus dalam PDPC ni because inilah yang utama. Dan bila kita berkaitan dengan PDC yang bermakna maknanya ia akan berkaitan dengan fun learning yang menyeronokkan. Itu sebab dia bila guru mengajar dengan benda yang menarik, yang boleh tarikan, yang menghiburkan, maka tidak akan timbul masalah pelajar ini cicir. Kadang-kadang pelajar ni dia pandai. Kenapa abang tak pergi sekolah? Sebab alah cikgu tu mengajar tak menarik dan sebagainya lah. Jadi inilah faktor-faktor yang kita nak lihat mengapa komponen dalam TS25 menekankan persekitaran PDPC yang bermakna berfokus. Kemudian kita nak tengok pembelajaran dalam dan juga potensi murid. Dan pelajar-pelajar kita ni ada pelbagai tahap tuan-tuan. Jadi kita nak mengajar pun ada beberapa peringkat supaya kumpulan sasaran ini supaya ianya dapat sama rata, sama rasa. Jadi kita lihatlah kadang-kadang dalam satu kelas kita boleh agihkan kalau tidak ada streaming bermakna ada 3 peringkat. Yang paling cerdas, yang paling sederhana, yang paling lemah. So jangan kita fokus pada yang cerdas saja, kita mengabaikan lemah. So kita kena ambil jalan tengah supaya dia buat secara berperingkat. Ini kita balik pada konsep yang lama lah. Iaitu kalau kita contohnya, kita bagi bahan. Bagi yang cerdas tu, contoh kita bagi karangan. Bagi yang kumpulan baik, cerdas tu, kita bagi tajuk, dia dah boleh buat karangan. Tapi bagi yang kumpulan yang sederhananya, kita tak bagi tajuk. Kita bagi tajuk, kemudian kita bagi dia, contohnya rangkai kata. Maka bagi yang last tu, dia tak tahu buat apa. Dia isi tempat kosong. Jadi tajuk yang sama, belajar yang sama, tapi cara kaedah kita berperingkat mengikut tahap kemampuan mereka. Sebab pelajar kita ni berlainan dia punya tahap dan kemampuan dan juga potensi. Jadi itu pun nak dilihat dan kemudian kita tengok kepada guru yang berkualiti. Jadi sekarang ni inilah yang dibantu oleh SIC Plus untuk mendapatkan, untuk menjadikan guru kita berkualiti. Kadang-kadang dia masuk keluar sometimes tak ada apalah, kualiti itu tidak ada. Pelaksanaan dia ada. Dari segi kuantitinya ada. Banyak mengajar tetapi kurang kualiti. Jadi kita nak lihat tu balik. Kemudian kita tengok kepada pemimpin yang berkesan yang saya nyatakan tadi. Kita nak supaya PGB tadi ni apabila balik dan sampaikan apa saja teori-teori yang telah disampaikan, latihan dan juga mentoring yang telah disampaikan oleh SIP ni digunakan dan dilaksanakan. Kemudian panggil dalam grup bincang apakah yang ni nak buat dengan follow up, follow through. Apa yang perlu kita tengok, apakah dia punya kengkangan, masalah yang kita hadapi di sekolah ini. Setiap sekolah kita tengok ada perbezaan yang berlainan. So dia school based, kita tengok balik. Sekolah kita ni hebatnya tak mana? Niche area dia apa dia? Kekuatan kita tak mana? Kuat dari segi gurunya, kuat dari segi pelajarnya, kuat dari segi sumbernya, dana dan sebagainya, PIBG-nya. Inilah yang kita kena lihat dalam kita nak transformasikan sekolah tadi. Kemudian yang akhir sekali macam saya kata tadi, PIBG, LPS, PIBKS dan juga komuniti masyarakat tempat, pemimpin setempat sebenarnya banyak membantu kalau kita pandai mendekati dan mendampingi mereka, memberikan kerjasama. Dan kadang-kadang mereka tertanya, kenapa PGB tak pernah jumpa saya untuk mendapatkan apa-apa bantuan atau berkongsi. Tapi kita boleh berkongsi setakat mana yang kita boleh sampaikan. Dan kadang mereka ada tanya, apakah boleh mereka bantu sekolah sedangkan PGB tidak menghampiri mereka. Inilah yang saya nak minta, iaitu komuniti seperti PIBG, PIBKS dan juga LPS sebenarnya sentiasa bersedia nak membantu, tetapi yang penting hubungan, komunikasi PR kita dengan mereka ni haruslah baik tuan-tuan.
Tetapi ada batasnya. Jangan kita bagi muka sangat. Tadi kita bagi muka pun susah juga sebab mereka akan kawal kita. Jadi dalam keadaan yang terkawal maksud saya. Dan begitu juga yang saya telah nyata tadi ada 4 perkara dan 5 perkara tadi berkaitan dengan pemimpin yang berkesan, guru yang berkualiti, kemudian kejadian murid sekolah dan juga sokongan PIBG ini tadi. Jadi harapan saya supaya kita dengan adanya video TS25 ini adalah sebagai bahan sokongan. Ini adalah inisiatif dan juga orang kata inovasi lah daripada SIP Plus sebab macam saya lihat tadi, kita ambil badan daya dan juga disihatan, ada seorang saja Puan Hajah Moriani tak boleh cover 56 buah sekolah dalam masa yang serentak. Barat daya macam saya dulu 3 tahun 4 tahun apabila 2 SIP saya tidak ada, terpaksa saya punya timbalan akan membantu. Kepakaran itu mungkin tidak ada, mungkin tak sama seperti SIP yang ada ni lah. Jadi saya harap seperti adanya bahan sokongan ini untuk PGB ini sebagai panduan rujukan. Kita kadang-kadang atas waktu pandemik ni kita tak boleh semuka tuan-tuan dan puan. Jadi konkuannya apabila kita videokan, nampak dia lebih live lagi lah. Nampak lebih jelas lagi dalam, saya tengok dalam program tu ada 3 jam, 9 hingga 12. Jadi setiap SIP akan menceritakan. Tak silap saya ada 2 minggu yang setiap hari. Ada 2 hari, ada bukan 5 hari lah yang berturut meliburkan rakaman-rakaman yang berkaitan, maknanya PGB boleh tengok. Kalau tuan-tuan tak boleh nak cerita, mungkin tuan-tuan boleh pasang, boleh tengok rakan-rakan daripada PK dan ketua bidang tadi berkongsi berkaitan. Dan kebanyakan model-model ni ialah berkaitan dengan yang perisian ni ialah berkaitan dengan model-model yang 1 hingga 10 lah, tapi dia ada yang pasal wajib dan sebagainya lah. Tapi kebanyakan ialah yang contohnya ada modul 1 hingga 5 sampai penilaian dan refleksi itu adalah fokus umum lah yang berkaitan dengan guru dan juga kepimpinan. Kemudian kita lepas daripada 2 kepimpinan ini telah pun menguasai, kita akan pergi ke modul 6 dan 7 yang fokus kepada murid dan sebagainya. Jadi inilah dia punya senario dan saya mengharapkan supaya benda ini menjadi begitu juga. Saya harap juga kepada SIC Plus mengambil satu yang positif, mungkin boleh rakamkan bukannya tentang subjek tetapi kaedah yang ideal ketika ini, ketika orang kata apa boleh kita bantu secara umum. Sebab kalau kita tengok macam SIC Plus sekarang ni dia lebih kepada kaedah lah, dia tak pada subjek matter, cuma dah batah balik kepada cuma macam Tuan Haji Buhari kita fokus pada Tibet. Tetapi bukan dia nak ngajar Tibet, tetapi dia akan ambil yang berkaitan apa bidang Tibet tu untuk dia peduli nak supaya berfokus pada guru yang terlibat dalam Tibet. Itu maksud dia. Tetapi SIC Plus lebih kepada pedagogi dan ialah kaedah pengajaran yang dilaksanakan. Jadi kita nak ambil itu mungkin boleh dapat pandangan daripada rakan-rakan daripada lain supaya boleh buat. Dan kita semua sedia maklum, setiap PPD sekarang sudah ada studio digital sebenarnya. Jadi kebetulan kami ni baru saja ni di sini, saya tak ada halangan untuk SIC Plus dan setiausaha ada di sini Tuan Haji Rosli tak ada masalah lah pada saya pun tak ada, saya memang tak ada masalah. Saya pun hanya 3 hari saja lagi nak kerja ni, saya pun nak pencen lah insyaAllah pada 30 hari bulan ni Tuan Haji Rosli. Jadi yang itulah saya harapkan usaha ni dapat diteruskan, bukan setakat habis di sini saja lah, bermakna tengok pula apa yang lain-lain yang boleh kita bantu PGB ni, PGB dan sebagainya. Kalau kita boleh dapat beberapa siri, tengok apabila dalam kita menyediakan banyak video-video ni, mungkin kita boleh masukkan apa-apa yang lain lah, unsur-unsur yang lain. Apabila kita lihat dalam video itu ada kelemahan, ada kekurangan, boleh kita buat penambahbaikan ataupun kita boleh dapat perkongsian yang lain. Mungkin ada daripada SIP Plus daripada negeri lain hasil daripada amalan terbaik daripada tempat lain tu, supaya kita boleh adopt dan adapt dan kita boleh ubah sesuai ikut keadaan kita di sini. Jadi itulah harapan saya, mungkin bagi pihak saya sendiri dan juga PPDS dan juga bagi pihak JPN, saya nak ucapkan dan juga merakamkan setinggi tahniah dan juga terima kasih kepada Prisma yang diteraju oleh Tuan Haji Rosli bin Marazi dan juga rakan-rakan SIP Plus atas inisiatif dan juga usaha ni dapat membantulah pada kumpulan yang seperti kita nyatakan, kumpulan sasaran yang fokus kita iaitu PGB di seluruh negeri Pulau Pinang. Okey tuan, sorry lah, dia virus lalu tuan, virus tengah lalu.
Okey, kalau tak ada apa, jadi saya dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim dengan ini melancarkan video TS25 sebagai bahan sokongan PGB dan SLT dan juga MLT dalam melaksanakan transformasi sekolah 2025 bagi peringkat negeri Pulau Pinang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengecapi kecemerlangan melalui transformasi pendidikan Pulau Pinang peneraju transformasi pendidikan. Sekian, terima kasih. Tumbuh selirat bunga melati mari direnjis dalam jambangan. Ucapan tersirat 1000 erti. Semoga majlis menjadi kenangan. Saya bagi pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih atas ucapan dan perasmian yang telah disempurnakan oleh Tuan Haji Nur Hashim bin Haji Mahat sebentar tadi. Dan juga sama-sama kita telah menyaksikan simbolik majlis pelancaran yang terkandung dalam kerjasama untuk menjadikan program radio TS25 sebagai bahan sokongan PGB dan SLT MLT dalam melaksanakan TS25. Kami seluruh jawatankuasa SIP dan SIC dan ahli Prisma mengambil kesempatan mendoakan semoga Tuan Haji Nur Hashim terus sihat dan bahagia serta cemerlang dalam kehidupan seharian bersama keluarga dan ahli masyarakat selepas persaraan beliau pada 31 bulan 8 2021 ini. Tuan-tuan akan ingat sebab hari kelahiran yang berbahagia Tuan Haji iaitu hari kemerdekaan. Jadi insyaAllah semoga jasa bakti Tuan akan dikenang sepanjang zaman dan menjadi pedoman segala pengajaran dan pesanan. Majlis menjemput yang berbahagia yang berusaha Tuan Haji Nur Hashim bin Haji Mahat, Tuan Haji Rosli bin Makrazi, pengurusi Prisma Negeri Pinang, diiringi oleh Puan Hajah Mariani binti Malik, pegawai SIP PPD Seberang Selatan untuk acara menandatangani LOU antara SIP Negeri Pulau Pinang dan PPD Seberang Selatan. Dipersilakan. Saya dipahamkan ada Tuan Haji Tuan Muhammad Afizi bersama. Inilah atas talian tuan-tuan. Kita pun tak tahu apa yang berlaku, putus sana putus sini. Okey. Sekarang sedang berlangsung menandatangani LOU antara Prisma dan PPD Seberang Selatan. Jadi Puan Hajah Mariani akan menerima LOU ataupun surat perjanjian
understanding di antara SIP Negeri Pulau Pinang dan PPD Sepang Perlis Selatan. Terima kasih Tuan Haji Nur Hashim. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Nur Hashim bin Haji Mahat, Pegawai PPD Sepang Perlis Selatan. Okey, kita teruskan untuk menandatangani Cik Hafizi untuk mengiringi ya, saya di talian tuan-tuan. Jadi kita tengok yang berada bersama Tuan Ketua PPD ialah yang berusaha Tuan Muhammad Hafizi bin Abdul Majid, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah. Persilakan Tuan untuk menyempurnakan perasmian Prisma dan juga menghasilkan video TS25. Alhamdulillah. Okey, dipersilakan untuk bersama-sama mengambil gambar, tak boleh ramai. Saya dipahamkan ada bersama Timbalan Pengurusan PPD. Dipersilakan untuk bersama bergambar. Silakan kita ambil jarak yang jauh. Jadi saya rasa ada ruang lagi. Okey, terima kasih. Air laut tenang-tenangan tanam selasih tepi perigi. Cenderamata tanda kenangan terima kasih sekalung budi. Sebagai tanda penghargaan, majlis dengan ini mempersilakan yang berusaha Hajah Mariani binti Malik, Setiausaha SIP Negeri Pulau Pinang, PPD Sepang Perlis Selatan untuk menyampaikan cenderamata penghargaan kepada yang berusaha Tuan. Persilakan Tuan Haji Nur Hashim bin Haji Mahat, PPD Sepang Perlis Selatan. Alhamdulillah. Para hadirin yang dihormati, andai berkayuh dah sampai ke seberang, dah sampai ke puncak. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Begitu juga dengan majlis kita pada hari ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam saji. Kalau ada silap dan salah, jangan dikutuk, diumpat, dikeji. Pohonku ini dah hanya patah di situ tempat bermain kenari. Sampai di sini kata Noktah. Izinkan saya mengundurkan diri. Setakat ini sahaja majlis kita pada hari ini. Semoga semangat kita akan terus berkilauan dalam menjayakan program yang telah dirancang nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan boleh buka kamera untuk kita ambil gambar ramai-ramai. Kita tadi menjangkau kepada 182 orang. Jadi mana yang ada boleh buka wajah tuan-tuan untuk buat kenang-kenangan. Okey, lagi kita buka lagi. Buka lagi. Dr. Siva segak senyum. Tuan Yogesh, Puan Chua,
Jadi saya tak dapat banyak tuan-tuan, saya tak tahu apa yang berlaku sebab saya tak cekap dah nak gunakan segala-galanya ni. Tapi okey nampak. Okey lagi di mana lagi? Okey. Ada lagi senyum tuan-tuan buat dokumentasi untuk TS25 akan bermula selepas ini dengan semua studio akan beroperasi setelah habis PKP untuk menyediakan bahan-bahan sokongan dan juga nampak rakan-rakan pengetua, rakan guru besar, rakan SIP, rakan-rakan SISC Plus. Semoga sabar dan tahniah. Dan masih ada lagi 2-3 keping, kita nampak lagi. Ya, bertambah lagi. Kita teruskan. Di akhirnya, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan seluruh warga pendidik yang sama-sama mengikuti siaran langsung secara talian. Hari ini cerah, line ada tapi ada juga terputus. Inilah kita menggunakan sistem talian. Jadi insyaAllah semoga link akan datang, akan cerah insyaAllah. Dan tuan-tuan dan puan-puan ada lagi tuan-tuan ambil gambar wajah yang berbahagia Tuan Haji Nur Hashim Raja Mahat, ada lagi tuan-tuan yang akan menamatkan perkhidmatannya sebagai pegawai kerajaan yang akan berakhir insyaAllah pada 31 Ogos 2021. Beliau dilahirkan tahun 1950. Okey Tuan Haji Rosli, lepas ni kita boleh jumpa. Okey. InsyaAllah Tuan Haji Bob.